Apa khabar semua? Terima kasih kerana bersama Ustazah pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kakak-kakak dan sahabat-sahabat semua. Bila kita menyebut tentang memburu Lailatul Qadar, adakah sama dengan kita memburu sebuah cinta? Kadang-kadang kita terfikir ataupun kita terbayang-bayang orang yang memburu cinta ni, orang yang memburu cinta sama ada cinta sang pencipta ataupun cinta sesama makhluk. Kita sebut tentang cinta, sesuatu perkataan yang amat manis didengar, amat menenangkan hati didengar. Tapi bila kita masuk saja bulan Ramadan, yang mana kita tahu bahawa bila tiba satu saat yang kita kata, bila tiba satu saat yang kita masing-masing kita berkejar-kejar memburu Lailatul Qadar. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah, kalau dilihat kepada firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, dalam ayat ini Allah menyatakan kepada kita tentang Lailatul Qadar. Mungkin kita selama ini kita kata kita memburu Lailatul Qadar. Tapi sedarkah kita kenapa kita nak buru Lailatul Qadar? Apakah kelebihan Lailatul Qadar? Apakah pentingnya Lailatul Qadar kepada kita? Adakah sama bila kita kata kita nak memburu Lailatul Qadar? Adakah sama dengan bila kita kata kita nak memburu cinta? Boleh jawab? Cuba siapa-siapa jawab. Boleh tak kita nak jawab? Sama tak? Nilainya tu sama tak? Memburu cinta dengan memburu Lailatul Qadar. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam ayat ini menceritakan kepada kita tentang kelebihan Lailatul Qadar. Apakah itu Lailatul Qadar? Apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar merupakan satu malam yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Bila kita sebut tentang 1000 bulan, berapa tahun 1000 bulan tu? Iaitu 83 tahun 4 bulan. Itu maksudnya kita kata satu malam tu nilainya menyamai dengan 83 tahun 4 bulan. Maksudnya sekira kita kata pada malam itu kita membuatkan sesuatu kebajikan, nilainya itu ialah seperti kita membuat kebajikan selama 83 tahun 4 bulan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh teka tak berapa umur Ustazah sekarang? Ya, sahabat-sahabat di luar sana. Boleh teka tak berapa umur Ustazah sekarang ni? Cuba teka. Cuba teka. Jadi kalaulah tengok dari segi luaran, mungkin akan kata Ustazah baru 36 tahun. Ataupun mungkin ada di kalangan kita menyebut Ustazah baru 50 tahun. Tapi maksudnya realiti yang Ustazah nak ceritakan ialah umur Ustazah belum lagi 83 tahun 4 bulan. Maksudnya ibadah, kebajikan yang kita lakukan itu, maksudnya tidak semestinya menyamai usia kita di atas muka bumi ini. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana, yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Mungkin kita nak tahu, bilakah tibanya Lailatul Qadar itu? Bilakah tibanya Lailatul Qadar itu? Mengikut sabda Rasulullah SAW menyatakan bahawa Lailatul Qadar itu biasanya akan datang pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir di malam ganjil. Jadi, kalau kita tengok pada realiti kita sekarang ini, bila kita sebut tentang Lailatul Qadar, maka masing-masing akan berlumba-lumba tunggu 10 malam terakhir. Ya, tunggu 10 malam terakhir, barulah kita nak melakukan ibadah. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bila kita lihat begini, kita kata satu perkara yang mesti kita ingat. Setiap sesuatu berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap sesuatu berlaku dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya
bila Allah nak bagi Lailatul Qadar itu kepada hamba-Nya, sudah tentu Allah akan memilih. Contohnya kita kata bila kita nak menjadi yang terbaik. Contohnya kalau kita kata kita nak menghadapi peperiksaan. Contoh kalau kita kata peperiksaan itu berlaku pada sekian-sekian tarikh. Adakah kita akan bersedia pada waktu sekian-sekian tarikh? Sudah tentu kita akan bersedia lebih awal lagi. Maka dalam hal ini, dalam kita nak menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, dalam merasai, mengecapi kemanisan Lailatul Qadar itu, maka kita mestilah menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak kita teka siapa yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang bakal dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamu Allah, menjadi hamba yang merasai akan kemanisan Lailatul Qadar? Sudah tentu kita kata, mungkinkah kita yang terpilih? Maka dalam hal ini, dalam kita nak menentukan kita mendapat perhatian seseorang, maka sudah tentu kita dulu yang perlu memberi perhatian kepada dirinya. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita kata kita nak merasai kemanisan Lailatul Qadar, kita nak merasai rahmat dan barakahnya Lailatul Qadar itu, kita mesti menjadi insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita menjadi insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dulu mesti memilih Allah Subhanahu wa taala letak di hadapan kita. Kita dulu mesti menjadi insan yang mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita menyebut tentang Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ini milik Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada insan, kepada hamba yang dikehendakinya saja. Sudah tentu Allah akan beri kepada insan atau hamba yang di dalam lembayung rahmatnya sahaja. Allah akan beri kepada insan atau hamba yang dikasihi, yang disayanginya sahaja. Maka dalam kita nak mencapai Lailatul Qadar, dalam kita nak memburu Lailatul Qadar, saya menyeru Ustazah menyeru kepada sahabat-sahabat di luar sana. Marilah sama-sama kita memburu cinta Allah Subhanahu wa taala dahulu. Setelah kita memburu cinta Allah, setelah kita meraih cinta Allah, maka sudah tentu kita tidak akan ketinggalan dalam merasai kemanisan, kelazatan, kerahmatan, keberkatan malam Lailatul Qadar. Jadi bagaimana kita nak mencari cinta Allah? Bagaimana kita nak mencari cinta Allah? Agak-agak bagaimana insan yang bagaimana, orang yang bagaimanakah yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bila kita sebut tentang cinta, sesuatu perasaan, sesuatu perkara yang ianya bermain di hati. Maka bila kita sebut tentang cinta Allah, untuk meraih cinta Allah merupakan sesuatu perkara yang amat mudah sebenarnya. Amat mudah sebenarnya. Bagaimanakah kita nak meraih cinta Allah? Yang pertama sekali, sentiasalah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ana uhibbuk. Ya Allah, aku cintakanmu ya Allah. Ya Allah, aku rindu untuk bertemu denganmu ya Allah. Merintihlah kita di malam hari, di 2/3 akhir malam, 1/3 akhir malam, merintihlah kita, merayulah kita mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat bahawa di waktu itu merupakan waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala mencari-cari, mengintai-intai hamba-hambanya yang merintih, mengadu, merayu untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, yang menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kita, pada waktu itu merupakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala mendengar, Maha mendengar segala rayuan, rintihan hamba-Nya yang mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya dalam kita nak meraih Lailatul Qadar, dalam kita nak mendapat kemanisan, merasai kemanisan Lailatul Qadar, yang mana sebagaimana kita tahu kelebihan Lailatul Qadar itu, istimewanya, baiknya, manfaatnya melebihi nilai satu malam itu, melebihi nilainya daripada
83 tahun 4 bulan. Maka sekiranya kita nak merasainya, sekiranya kita nak mendapatkannya, maka saya merayu. Saya rayu semua sahabat-sahabat di luar sana, semua tuan-tuan dan puan-puan, semua ibu-ibu, semua kakak-kakak, semua ayah-ayah di sana, semua abang-abang di luar sana, jom kita mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sesiapa yang dapat meraih cinta Allah, maka insya-Allah Allah tidak akan meninggalkannya apabila datang saja malam Lailatul Qadar. Jadi sahabat dan rahmati Allah SWT sekalian, sama-samalah kita mendoa. Ya, kita berdoa agar kita menjadi hamba, menjadi insan, menjadi seseorang yang bakal dapat meraih cinta Allah, yang akhirnya kita dapat merasai kenikmatan, kelazatan, kerahmatan, keberkatan malam Lailatul Qadar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.